yang mempertaruhkan 100% pemain tempatan, maka sememangnya pertemuan hari ini dijangka JDT menjadi pasukan favourite berdasarkan setakat ini mereka telah memenangi 12 perlawanan berturut-turut, satu rekod yang sebenarnya begitu baik sejak perubahan JDT dari tahun 2013. 15 clean sheet termasuk saingan Liga Super dan juga Piala Malaysia. Kemenangan ke atas Kelantan menjadikan mereka antara pertahanan yang pasti akan diberikan perhatian. Sementara pasukan PJ City sudah pula mempamerkan peningkatan akhir-akhir ini dengan selepas tewas 6 kali dalam perlawanan terakhir. Mereka menang 2 pada aksi terakhir Liga Super ke atas UiTM dan juga Selangor, selain seri 1 sama pada aksi terakhir Piala Malaysia berdepan Sabah. Jadi kita tunggu bila masa sahaja kemasukan pemain dari kedua-dua pasukan, iaitu JDT dan juga PJ City. Jadi Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera saya ucapkan kepada peminat-peminat bola sepak tanah air, khususnya untuk Liga Bola Sepak Malaysia. Kita bawakan khas untuk anda aksi di antara Johor Darul Takzim dan juga PJ City dari Stadium Sultan Ibrahim, perlawanan kedua TM Piala Malaysia kumpulan D. Seperti mana yang saya perkatakan tadi, banyak juga perkara-perkara menarik yang kita boleh bicarakan sepanjang perlawanan ini, terutamanya di dalam kesepasan utama pasukan JDT maupun PJ City. Bagaimanapun, kita berikan laluan terlebih dahulu kepada nyanyian lagu Negaraku. Itu dia selesai berkumandang. Aman pernah mewakili skuad kebangsaan, selain pernah bersama dengan beberapa pasukan yang cukup terkenal di Malaysia seperti Selangor dan juga PKNS. Dan jeda sepak mula pasukan PJ City Darren Lock dengan penguasaan terus saja beralih arah pada tuan rumah Johor Darul Takzim. Belakang kepada Kamal Kalamullah, penjaga gol yang dapat panggilan skuad Harimau Melaya untuk berdepan Jordan dan juga Uzbekistan. Ke belakang Hazwan sebelah tadi kepada Kobin Ong. Sentuhan pertama Ahmad Hazwan Bakri yang hari ini sudah pasti akan cuba menggunakan kesempatan yang ada untuk membuktikan kemampuan yang kita sememangnya ketahui
mempunyai kualiti yang cukup baik selaku penyerang ketika bersama Selangor dan juga skuad kebangsaan. Nia Safawi kepada Matthew Davis, teruskan dan Guru Sami terus bukan satu lambungan tinggi, tapi Darren Lock belum berada dalam keadaan yang cukup bersedia. Shane Lowry, Afiq Fazail, hantaran kepada Azwan, bagaimanapun masih lagi dalam kawalan JDT, melebarkan ke sebelah kanan pada Matthew Davis. Matthew Davis cuba mengatasi Emmy suara sebentar tadi. Satu clearance, terus mendapatkan Darren Lock, dapat dipatahkan. Sekarang ni dari sebelah kiri, Hazwan Bakri. Jaya dinafikan oleh Kalamullah di situ. Bolaan yang cukup bertenaga ditampilkan oleh tuan rumah. Seorang lagi pemain yang diberi kepercayaan diturunkan dari Syukri Abdul Hamid. Dipersalahkan sebentar tadi, ada bentesan lewat dari belakang. Masuk Insa. Sekarang ni Corbin Ong turun naik ke atas, ke belakang semula kepada Nakso. Gonzalo cuba masuk untuk melepaskan rempatan, dan itu dia permainan baru saja bermula 3 minit. Gonzalo Cabrera melalui satu rempatan dari luar kotak penalti. Tidak ada jawapan untuk Kalamullah. Cukup kencang untuk menebuk gawang pasukan PJ City seawal minit ketiga. Permulaan yang cukup meyakinkan dari JDT. Itu juga merupakan cubaan awal ataupun cubaan pertama pasukan Johor Ta'zim. Apa kata kita imbas sekali lagi selepas berjaya mencari ruang walaupun dicabar oleh K. Guru Sami dari kaki kanan. Ruang yang cukup sempurna dicari oleh Cabrera untuk menewaskan Kalamullah terbetul dari depan petak kotak penalti. Permulaan yang sudah pasti diinginkan oleh pasukan Johor Ta'zim. Gonzalo Cabrera yang juga jaringan yang ke-6 pribadinya, termasuk saingan Liga Super musim ini. Jadi apakah respon yang akan diberikan oleh PJ City? Jadi mereka pun telah ketinggalan seawal minit ketiga. Sudah pasti akan membuatkan P. Maniam mengubah perancangan pasukannya untuk berdepan JDT yang telah pun mendapat gol awal. Masih lagi dalam kawalan Syarian, dapat dipatahkan di situ. Sekali lagi Syarian kepada Afiq. Sekarang ini Shane Lowry, pemain import dari Australia yang mempunyai pengalaman 11 tahun di England. Beraksi dengan beberapa kelab terkemuka seperti Aston Villa dan juga Sheffield United. Kombinasi mantapnya bersama Mauricio Nascimento nyata sukar untuk ditembusi oleh kebanyakan pasukan di Liga Super. Selain mereka juga mempunyai beberapa pemain pertahanan lain seperti Adam Nur Azlin dan juga Syarul Saad. Banyak pilihan untuk diletakkan di bahagian bek tengah. Itulah kekuatan yang dia dimiliki di bahagian benteng JDT untuk sepanjang saingan musim ini. Dapat ditanduk oleh
Lowry di situ. Dirampas oleh K. Gurusami. Diarahkan, diambil semula sepakan terbabit. Ini Rafiq Nagorgani. Faiz Mazlan melebarkan ke sebelah kiri, tak terlalu kuat di situ untuk disambar oleh ke kanan. Shane Lowry kepada Kobin Ong ke sebelah kiri. Hantaran-hantaran pendek saja sekarang ini. Dan Afiq Fazail hampir saja menemui Safawi di situ. Satu ladan yang cukup baik dari Safawi. Persepahaman yang cukup baik yang sentiasa kita lihat dalam kalangan pemain JDT. Terlepas, tapi di Kugen sekarang ini satu lambungan untuk diberikan kepada relok Faiz Mazlan. Biarkan saja untuk lontaran ke dalam berhampiran dengan kotak penalti JDT. Selagi ke kanan. Satu clearance dibuat oleh Matthew Davis. Sekarang ini digerakkan di bahagian kiri oleh Gonzalo Cabrera, penjaring gol sulung untuk aksi hari ini. Satu umpanan yang cukup baik kepada Hazwan, cuma agak sedikit kuat. Terus saja ke dalam kawalan Kalamullah. Kena main dari situ, kena. PJ City turun dengan taktikal 3-5-2. Memerlukan disiplin yang cukup baik dari pemain-pemain dalam situasi bertahan maupun menyerang. Rafiq Nagorgani terlepas sekarang ini dari sebelah kanan. Matthew Davis selagi semula memulangkan kepada Matthew Davis. Safawi. Ini dia Syahrian Abimanyu. Lowry. Kobin Ong. Dibentis sedikit lewat hari dalam situasi sebentar tadi. Jelas Kobin Ong terlebih dahulu menyentuh bola. Jadi kad kuning yang pertama Syukri Abdul Hamid jadi pemain yang mendapat kad kuning sulung dalam perlawanan ini pada minit yang ke-8 sebentar tadi. Permainan masih terlalu awal, jadi Syukri, bekas pemain PKNP dan Felda ini perlu berhati-hati dalam melakukan sebarang kawalan ataupun bentesan terhadap mana-mana pemain JDT untuk baki 80 minit permainan ini. Dan Safawi ataupun Nasrul Insa sudah pun bersedia untuk mengambil sepakat ini. Mungkin akan cuba melakukan satu hantaran, tapi agak rendah. Kawalan yang cukup baik daripada Mahali untuk mendapat sepakan percuma buat PJ City. Yuar Rasen dan juga Rafi dan juga Prabhakaran, tiga bek tengah yang dipertaruhkan oleh P. Maniam. Safawi bijak acahannya di situ sebelum ke belakang kepada Matthew Davis. Syahrian. Pendek Kobin Ong kepada Gonzalo. Selagi bertukar-tukar hantaran. Cuba mencari ruang nampaknya Kobin sebelum melebarkan ke sebelah kanan kepada Mauricio. Syahrian Abimanyu. Sentiasa mereka menunggang-tunggang arah dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Pasti memberikan
Banyak kesukaran kepada PJ City. Terus sahaja kembali dalam kawalan JDT. Sekarang dari sebelah kiri pula Koh Min Ong, Bernardo Insa. Hantaran-hantaran yang cukup baik dipamerkan oleh pemain JDT setakat ini. Sukar untuk kita melihat mereka hilang kawalan bola. Hantaran-hantaran pendek dilakukan di dalam kawasan PJ City. Sebelum kita lihat Faiz Mazlan dipersalahkan menolak dari belakang terhadap Abimanyu. Afiq. Lauri pun turut membantu. Gonzalo Cabrera. Satu lambungan mencari Safawi dalam kotak penalti sekarang ini. Bagaimana Safawi? Telah pun dikesan berada dalam kedudukan offside. Ya, jelas sekali ketika hantaran telah dilakukan di situ oleh Cabrera. Safawi telah pun berada di hadapan Prabhakaran. Jadi keputusan tepat dari penolong pengadil Muhammad Zairul Khalil. Terus saja clearance Rafi Nagogani di situ. Lambungan tinggi ke atas. Mengharapkan dapat disambut oleh Darren Lock. Bagaimana mudah dipatahkan oleh pertahanan JDT. Ya, Nasu Insa. Matthew Davis. Kita lihat bagaimana Nakso, yang bolehlah saya katakan sebenarnya dia menjadi antara tunjang utama di bahagian tengah. Dia sentiasa menghubungkan bahagian serangan dan juga pertahanan. Dipersalahkan nampaknya Yuwarasan. Kita lihat apa situasi yang berlaku tadi yang dilakukan oleh pemain berusia 28 tahun ini. Agak bahaya. Mujur tidak mengenai bahagian badan Safawi Rashid, kerana berpotensi boleh mendapat kad merah. Matthew Davis, antara pemain yang memangnya diketahui punya kualiti yang cukup baik untuk melakukan overlapping yang sentiasa boleh menghasilkan jaringan dalam kotak penalti. Jadi pemain utama bek kanan dalam skuad kebangsaan dan juga JDT. Jadi Mauricio Nascimento, pemain berusia 33 tahun ini, berikan kepada Matthew Davis dari sebelah kanan. Jelas pasukan JDT selepas mendahului mereka tidak tergesa-gesa untuk melakukan serangan, sentiasa bijak mencari ruang. Sebelum melakukan sebarang umpanan ataupun hantaran. Kalamullah. Sebelum Lauri di situ lakukan satu lambungan tinggi. Clearance yang dilakukan sebentar tadi, bagaimanapun dikesan offside. Kedudukan Afiq Fazail. Setakat ini PJ City setelah 15 minit waktu permainan masih belum dapat menguji Haziq Nazli. Ketika pasukan Johor Darul Takzim, yang merupakan satu-satunya percubaan sebelum mereka berjaya diterjemahkan ke dalam bentuk jaringan melalui
Sepakan jarak jauh yang cukup menarik dari Gonzalo Cabrera. Dan anggaran saya dalam 25 meter dari gawang PJ City sebentar tadi. Okey, Guru Sami. Faiz Mazlan. Mana lihat ke kanan di situ. Peluang untuk Darren Lock. Satu tandukan dapat dilakukan. Bagaimanapun tidak dapat dituju sempurna ke dalam pintu gol JDT. Kita lihat satu umpanan yang cukup baik untuk diberikan kepada ke kanan. Sebelum ke kanan melakukan satu hantaran lintang kepada Darren Lock. Namun tandukannya tidak tepat ataupun dalam keadaan situasi yang sudah sukar untuk melepaskan tandukan sempurna. Tidak sampai kepada Safawi. Sekali lagi gerakan pasukan JDT yang belum menemui jawapannya dalam melancarkan serangan kali kedua ke arah kubu pasukan PJ City. Jai dirampas itu oleh Syukri, diteruskan. Walaupun ada seorang pemain JDT situ masih lagi terbaring. Yu Warasen. Saya lagi dalam kawalan Yu Warasen pada Syukri. Syukri tidak berhasrat untuk meneruskan gerakan tersebut, menyedari dengan semangat kesukanan untuk memberikan ruang kepada Abimanyu bagi mendapatkan rawatan. Jadi hampir 18 minit waktu permainan telah pun berlangsung. Pada anda yang mungkin baru saja mengikuti secara langsung ini, jaringan pertama pasukan Johor Darul Takzim dihasilkan oleh Gonzalo Cabrera pada minit ketiga. Mungkin kita boleh lihat jaringan tersebut sebentar nanti, tapi ini situasi yang berlaku terhadap Abimanyu di mana selepas dia melepaskan rembatan tersebut mengenai Mahali Jasuli yang turut hadir dalam situasi sebegitu, berlaku perlagaan. Kita harapkan Abimanyu yang pertama kali diturunkan di dalam kesebelasan utama JDT mampu meneruskan permainan. Pemain import dari Jawa Tengah Indonesia ini dianggap mempunyai prospek yang cukup besar dalam bola sepak Indonesia yang mewarnai kancah Liga Malaysia. Kalam Umbah tidak sampai kepada Syukri. Dapat dipatahkan di situ oleh Dikugen. Bekerja keras nampaknya PJ City untuk cuba meimbangi penguasaan di bahagian tengah yang sememangnya menjadi penguasaan pasukan tuan rumah. Dengan majoriti kawalan sememangnya setakat ini dipacu dengan baik oleh Naksu Insa selain dibantu oleh Afiq Fazail. Adil membentikan permainan. Ini Abimanyu telah pun dimasukkan setelah menerima rawatan sebentar tadi. Ini situasi yang terjadi antara Shan Abimanyu dan juga dua pemain PJ City sebentar tadi yang menyebabkan pengadil membuktikan seketika perlawanan. Jadi kita kembali fokus kepada apa yang berlaku sekarang ini di dalam padang. Ini dia Rafina Gurgani.
Dapat dipatahkan di situ oleh Matthew Davis yang pantas menerpa masuk. Faiz Mazlan masih cuba untuk mengawal. Bola hantaran dari Rafi sebentar tadi. Sekali lagi ke kanan. Terus sahaja hilang penguasaan. Selepas tandukan Syukri untuk Kobin Ong sekarang. Mauricio terus melakukan larian di situ sebelum Matthew Davis ke belakang semula kepada Abimanyu. Nakso ke sebelah kiri kepada Afiq. Cukup baik teknik hantaran yang diberikan sebelum masakan dilakukan terhadap Cabrera. Ali Jasuli nampaknya cuba memberikan bola di situ ke Kugan untuk memberikan hantaran kepada Darren Lock, tidak sampai. Dipersalahkan untuk sepakan percuma. Tadi kawasan pertengahan permainan, PJ City masih lagi berkira-kira ataupun melihat peluang mereka untuk cuba melakukan serangan yang setakat ini Haziq Nazli belum diuji. Dan kita lihat kawalan yang ataupun hantaran yang tidaklah begitu kemas sebentar tadi pada di Kugan. Namun penguasaan masih lagi menjadi milik PJ City. Minit 23. Urusami. Satu hantaran yang sudah pun terlalu kuat untuk cuba disambut di situ oleh ke kanan. Sekali lagi gerakan PJ City masih belum menjadi. Jadi sepakan gol buat JDT. Haziq Nazli kali kedua diturunkan untuk saingan TM Piala Malaysia dengan penjaga gol utama Farizal Malias ada di bangku simpanan. Itu Darren Lock cuba untuk melancarkan serangan di situ, tetapi agak kemas bentesan daripada Abimanyu. Darren Lock hari ini sukar untuknya bergerak bebas. Dan itu dia, mudah saja untuk Haziq Nazli di situ. Satu lambungan dari bahagian kiri ke dalam kotak penalti yang terus saja disambut oleh Haziq Nazli. Jaya Davis mengatasi ke kanan. Sepakan percuma untuk PJ City. Kesan di situ kesalahan, kekasaran terhadap ke kanan dalam situasi perebutan bola tinggi. Dengan Matthew Davis ada melakukan tolakan terhadap ke kanan. Rafi terus saja melakukan satu hantaran ke hadapan. Sekali lagi agak sukar untuk Mahadi maupun Darren Lock menyambut hantaran dari selalunya di bahagian pertahanan. Hantaran-hantaran bola secara direct jelas menyukarkan mereka berdua. Dan pertahanan JDT yang dikawal sepenuhnya oleh Shane Lowry dan juga Mauricio. Selain Nasu Insa juga kerap kali turun membantu. Abimanyu kepada Matthew Davis. Sekarang ini mereka bergerak dari sebelah kanan, belakang kepada Mauricio. Ketukar hantaran Abimanyu dan juga Mauricio.
Sulami Mayu ke belakang semula untuk melakukan build up dari bawah. Haziq Nazli. Bacaan yang cukup baik dari kiri kanan untuk mematahkan gerakan JDT sebentar tadi. Kurang kemas tuan pertama Hazwan. Agak rendah clearance yang buat oleh Kalamumbah. Abimanyu mencuba dari luar kotak penalti namun tidak kemas. Rembatan jarak jauh yang cuba dilakukan, jauh tersasar dari gawang PJ City. Kita lihat sudah pun tidak menjadi rembatan yang dibuat oleh Abimanyu sebentar tadi. Itu Davis. Sekarang ini peluang untuk PJ City, satu counter attack. Tetapi Syukri memilih untuk melepaskan satu cubaan terus. Menyedari Haziq sudah berada di hadapan ataupun sudah sedikit ke hadapan. Jadi Syukri mengambil risiko untuk melepaskan satu cubaan, tetapi telah melewati palang gol. Jadi ini cubaan dari segi statistik setakat ini. JDT sebanyak 2 percubaan, sementara PJ City juga 2 percubaan. Namun salah satu daripada dua cubaan itu berjaya menjaringkan satu gol buat JDT. Gonzalo Cabrera pada Safawi Rashid. Oh, satu lencongan yang cukup baik sekali, cuma belum mencukupi untuk masuk ke dalam gawang PJ City. Kita lihat sekali lagi hantaran daripada Gonzalo Cabrera yang melakukan tekanan di situ sebelum memberikan hantaran kepada Safawi. Sudah cukup baik lencongan bola tersebut, tapi sedikit CP di sebelah kanan. Itu gol PJ City. Sekali lagi hantaran yang sia-sia. Hantaran leret daripada Rafi tadi tidak sampai kepada Mahali. Afiq Fazail, Corbin Ong sekali lagi pulang kepada Afiq Fazail. Cukup menarik melihat larian-larian off ball situation yang dibuat oleh pemain JDT. Sentiasa bergerak mencari ruang sebelum memberikan hantaran. Akhirnya dipersalahkan Abimanyu. Rebutan bola sebentar tadi dengan K. Gurusami. Ketika pengadil sebenarnya belum membenarkan hantaran tersebut dilakukan kerana sesi drinks break. Pada minit yang ke-30 telah diberikan oleh Razlan Jofri Ali, pengadil yang bertugas bagi pertemuan JDT dan juga PJ City. Jadi ini ruang untuk kedua pengendali untuk memberikan sedikit amanat dan juga untuk menegur sebarang kelemahan yang dapat dikesan sepanjang perlawanan. Kita lihat semula bandai yang mungkin terlepas jaringan yang pertama oleh Gonzalo Cabrera sebentar tadi. Mungkin saya boleh katakan ini akan menjadi antara jaringan terbaik untuk aksi TMPL Malaysia. Yang kedua, bijak Gonzalo Cabrera mencari ruang, melepasi kawalan K. Gurusami yang cuba untuk memberikan tekanan di hadapannya sebelum melepaskan satu rembatan yang cukup deras, cukup sempurna dalam ruang yang sudah mencukupi untuk dia menewaskan Kalamumbah. Ini juga menjadi jaringan yang ke-6 peribadi buat Gonzalo Cabrera sepanjang musim ini. Rabah nyaris terlepas
Ujur masih dapat mengekalkan penguasaan. Agak berisiko jika dia kehilangan bola dalam situasi sebentar tadi. Faiz Mazlan. Hantaran ke dalam untuk JDT kerana sentuhan terakhir oleh D. Coogan. Pemain tengah BG City, Corbin Ong, main kelahiran Barbados yang berusia 30 tahun. Memangnya dianggap pemain pertahanan kiri terbaik setakat ini dalam Liga Malaysia. Itu Davis. Tenang dia, kawalan dia agak cukup baik sebelum memberikan kepada Naksu Insa. Lebarkan ke sebelah kiri kepada Corbin Ong. Corbin Ong. Ke tengah semula kepada Nascimento yang sedang berada di kawasan pertengah permainan. Cukup cantik hantaran first pass, first touch yang diberikan Abimanyu kepada Matthew Davis. Cuba diselamatkan oleh Matthew Davis. Serangan yang cuba dijana oleh PJ City. Sekali lagi tidak kesampaian. Dapat dipatahkan oleh Cabrera semalam tadi. Kuisan dari belakang terhadap Guru Sami. Kita dapat lihat pemain JDT sentiasa menekan pemain PJ City tiap kali mereka memegang bola. Jadi mereka perlu pantas untuk memberikan sebarang hantaran bagi mengekalkan penguasaan bola. Sementara itu saya dimaklumkan kad kuning yang pertama untuk perlawanan malam ini sebenarnya diberikan kepada D. Coogan, bukannya Syukri Abdul Hamid. Terima kasih kepada pihak produser telah pun menjelaskan situasi yang berlaku sebentar tadi. Jadi kita berikan tumpuan semula sekarang ini. Safawi Rashid pada Cabrera. Cabrera bagaimana? Satu kawalan yang cukup baik oleh pertahanan City sebentar tadi ketika Safawi Rashid agak keras. Tampanannya yang menyebabkan mendapat kad kuning yang pertama untuk pemain JDT. Jadi kad kuning yang kedua untuk perlawanan. Untuk malam ini kita lihat situasinya. Ini gerakan yang cuba dilancar oleh Cabrera. Rafi Nanggorgani berjaya melakukan satu blocking di situ sebelum Safawi melakukan satu hadangan yang bagaimanapun dikesan oleh pengadil agak keras. Terhadap ke kanan sebentar tadi. Jadi dua kad kuning telah pun dilayangkan oleh pengadil iaitu Razlan Jofri dan Safawi sebentar tadi. Jadi pemain kedua selepas D. Coogan. Kalamullah, sepakan yang agak jauh juga. Sekali lagi mengharapkan Darren Lock. Kurang kemas kawalan Faiz. Terus sahaja kembali kepada penguasaan pada Johor Darul Ta'zim. Darren Lock cuba mencabar Matthew Davis. Agak sukar untuk Darren mendapat bola ataupun umpanan dari rakan pasukan.
Terpaksa turun ke bawah. Ada sedikit pergelutan di antara mereka berdua. Gonzalo Cabrera, pemain yang punya skill yang cukup baik. Bukan mudah untuk mana-mana pemain merampas bola dari Cabrera ketika penguasaan bola yang dipamerkan oleh pemain ini. Shane Lowry, pemain dari Australia, nak beraksi bersama Perth Glory juga dan juga Al Ahly di Liga Qatar, kelab yang terakhir diwakili oleh Shane Lowry. Semula kepada Aziz Nazli. Cabrera, satu lebar tinggi ataupun di sebelah kanan kepada Matthew Davis sekarang ini. Matthew Davis satu hantaran lintang, tetapi kali ini tidak dapat menemui Cabrera. Masuk pada Matthew Davis, belakang pada Mauricio. Kita lihat bagaimana Corbin Ong juga sekali-sekala turut masuk di bahagian tengah. Mereka tidak terlalu statik dengan posisi masing-masing. Satu perkara yang cukup menarik untuk kita saksikan persembahan pasukan JDT setakat ini. Nakso Insah, baik kawalan Nakso, cuba melepaskan hantaran sebentar tadi, dapat dipatahkan sebelum Nakso sendiri terbabit melakukan kekasaran. Tidak mahu memberikan ruang buat pasukan PJ City melakukan serangan balas melalui K Prabhakaran sebentar tadi. Ada nampak sedikit pijakan terhadap kaki Prabha. Jadi jelas satu fall dilakukan di situ oleh Nakso dan menjadi pemain kedua JDT hari ini dan ketiga secara keseluruhan untuk perlawanan hari ini. Dilayangkan kad kuning pada minit ke-38. Yuwarasen terlalu jauh untuk cuba dikejar di situ oleh Dikugan. Satu blocking cuba dibuat oleh Corbin Ong. Sudah sukar untuk Dikugan untuk merampas bola sebentar tadi. Begitu berdisiplin dan begitu ampuh corak bertahan yang diamalkan ataupun corak disiplin ketika bertahan yang diamalkan oleh JDT. Dan juga cukup berbahaya ketika mereka melakukan serangan. Afiq Syukri cuba mencabar di situ. Ya, Mauricio. Kali ini mereka bergerak di sebelah kanan pasukan JDT. Abimanyu ke sebelah kiri. Afiq mendapat sedikit ruang, tetapi hantaran tidak sampai kepada Corbin Ong. Mudah untuk Rafi Nagorgani untuk membiarkan saja bola keluar. Belum ini PJ City sentiasa dianggap pasukan yang mampu memberikan banyak masalah kepada Johor Darul Takzim pada musim sebelum-sebelum ini, terutamanya pada 2018 dan juga 2019. Bagaimanapun dengan penggunaan pemain tempatan 100% bagi musim 2021 mungkin sudah sedikit berbeza.
dengan apa yang diperkatakan oleh peminat-peminat. Bagaimana peluang masih lagi ada untuk pasukan PJ City, kerana dalam bola sepak satu peluang sudah mencukupi untuk mendapatkan skor satu jaringan. Jadi tiada apa yang mustahil untuk PJ City jika mereka mahu melakar sesuatu. Nasur Insa pada Afiq Fazail, semula mengulang kepada Nasur Insa dari bahagian tengah. Bimanyu kepada Nasur sekarang ini. Matthew Davis, Afiq Fazail, diteruskan kata pengadil. Sekarang ini Afiq Fazail, mungkin satu ataran lintang mahu dilakukan, tetapi Rafi berada dalam posisi tepat untuk melakukan hadangan di situ, untuk memberikan sepakan penjuru buat JDT, yang juga sepakan penjuru pertama sebenarnya selepas waktu permainan memasuki minit ke-42. Putaran ke dalam, sepakan penjuru yang pertama tadi cepat pantas diambil, tapi terus saja dipatahkan di situ sebelum tadi oleh Ali Jasuli. Kekasaran dikesan, jadi sepakan dah percuma. Di sebelah kiri gawang PJ City, mungkin ini satu kesempatan yang ada lagi untuk Johor Darul Takzim, sekiranya mereka berkeinginan untuk mengganda kelebihan sebelum separuh masa pertama melabuhkan tirainya. Sedikit bentesan lewat Mahali terhadap Matthew Davis. Safawi Rashid mencari far post, peluang untuk JDT. Sayang sekali, hanya sekadar bergolek tepat. Ini salah seorang pemain pertahanan PJ City. Mahali membiarkan untuk lontaran ke dalam pada Syukri. Rafiq kepada Praba ke belakang semula, build up dari bawah. Akan cuba dilakukan oleh Kalamullah untuk Yuwarasan. Shane Lowry terlebih dahulu dapat menanduk bola tersebut sebelum dapat oleh K. Gurusami sebentar tadi. Syukri gagal dia untuk melepasi kawalan yang cukup kemas setakat ini. Azwan Bakri juga banyak terlibat. Untuk membantu ketika mereka diserang oleh pasukan PJ City. Dia Safawi, Davis ke bahagian tengah kepada sekarang ini Nasur Insa, melebarkan ke sebelah kiri kepada Kobin Ong. Mauricio pada Haziq Nazli untuk ke satu lambungan, tapi K. Prabhakaran telah pun bersedia. Jadi 3 minit waktu masa tambahan di separuh masa yang pertama. Jadi masihkah ada kesempatan buat kedua pasukan untuk cuba melancarkan sekurang-kurangnya satu serangan. Dipersalahkan nampaknya Mauricio, melakukan tolakan terhadap Darren Lock. Gurusami, sayang sekali, sepakan percuma terus sahaja.
Ia sia-siakan dengan terus keluar tanpa menemui sesiapa pun pemain PJ City. Agak terlalu kuat sama ada untuk Darren Lock maupun Mahali. Aziz Nazli setakat ini untuk separuh masa pertama bolehlah kita rumuskan tidaklah diuji sepenuhnya. Hasil gandingan mantap di bahagian pertahanan yang dikemudi oleh Shane Lowry dan juga Mauricio Nascimento. Kami turut dibantu Nasu Insah. Sentiasa mematahkan gerakan PJ City dari bahagian tengah. Itu juga dengan Afiq Fazail. Rafi Nagorgani. Baik pembacaan Matthew Davis. Kita lihat semangat Nasu Insah. Ya, sentiasa hadir tepat untuk merampas penguasaan bola ataupun mematahkan sebarang gerakan yang cuba dijana oleh pemain PJ City. Ini sentiasa menjadi senjata utama buat tuan rumah. Adakah JDT dapat melancarkan satu gerakan lewat di sini? Lepas Azwan Bakri. Shane Lowry. Peluang untuk Safawi, cuba untuk meloloskan dirinya. Corbin Ong pula sekarang ini. Gonzalo Cabrera cuba mencari ruang, masih lagi mengacah di situ. Mereka ke belakang semula untuk merancang sekali lagi, tapi sudah pun, dan itu dia bermula separuh masa yang kedua dengan Azwan Bakri sebentar tadi mengambil sepak kanda tersebut. Mauricio Nascimento. Satu hantaran yang terus kepada Safawi, namun kembali ke belakang. Melakukannya build up dari bawah. Nasu Insah. Sekali lagi tidak tergesa-gesa mereka untuk melancarkan serangan lebih selesa. Bertukar-tukar hantaran. Dan terus saja satu lambungan tinggi mendapatkan Hazwan. Satu cubaan terus. Sekali lagi Gonzalo Cabrera. Saya dapat melihat seperti rembatan first volley. Kita akan cuba lihat imbasan bagi mendapatkan lebih dekat bagaimana bola belum lagi jejah ke tanah, tidak mahu buang masa nampaknya. Cabrera sebelah tadi yang terus saja melepaskan satu cubaan namun agak melewati palang gol. Itu amaran awal dari JDT melalui Cabrera sebentar tadi. Ketika sekali lagi permainan dihentikan dengan Abimanyu dan juga Syukri. Lumpuhan dari belakang Abimanyu terhadap Syukri, namun lebih memberikan kesan kepada Abimanyu. Dengan kecederaan dapat kita lihat di sini di bahagian buku lali selepas Syukri terjatuh betul-betul tepat di atas kaki Abimanyu. Ini sedikit sebanyak memberikan kesan terhadap Abimanyu yang nampak terhencut-hencut setakat ini, terpaksa dikeluarkan. Ini satu persoalan, adakah pemain ini mampu
untuk meneruskan baki permainan yang ada. Sepakan percuma untuk PJ City. Itu Davis. Sekali lagi Hazwan Bakri. Lepas tidak dapat untuk meneruskan hantaran yang dibuat sebentar tadi oleh Matthew. Cabrera, Nasu Insa, Afiq, cukup cantik hantaran kepada Hazwan di situ. Dari sebelah kiri sekarang ini Hazwan, satu hantaran lintang. Tapi Prabhakaran yang lebih bijak untuk menghidu hantaran dari Hazwan sebentar tadi dalam kotak penalti. Semula kepada PJ City untuk memimpin permainan pada minit 49. Dan itu dia sepakan percuma. Tesan dari belakang Hazwan terhadap Mahali Jasuli. Jadi ini mungkin antara ruang-ruang yang mungkin boleh digunakan oleh PJ City dalam situasi bola mati ataupun dead ball situation. Mahali yang terlebih dahulu cuba untuk mendapatkan bola tersebut. Jadi Haziq Nazli, adakah dia akan diuji 5 minit waktu separuh masa kedua ini? Dan ke kanan akan mengambil sepakat ini. Mudah untuk Nasu Insa melakukan satu tandukan penyelamat di situ. Yuwarasen sekarang ini ke kanan dari sebelah kiri. Sekali lagi sepakan percuma. Safawi Rashid tidak gembira. Ia juga perlu berhati-hati kerana sudah pun mengutip satu kad kuning di babak pertama. Nasib baik dia tidak dilayangkan kad kuning kedua. Kita lihat. Tetapi jelas ada sentuhan bola terlebih dahulu oleh Safawi. Jadi saya faham kenapa dia kurang puas hati dengan keputusan pengadil tersebut. Namun apa jua keputusan pengadil perlu dihormati. Okey, kanan dan juga Guru Sami. Guru Sami akan mengambil sebagai ini. Tidak sampai. Satu perancangan yang tidak menjadi antara kanan dan juga Guru Sami. Faiz Mazlan kepada Rafi sekali lagi. Itu dia Nakso. Terus saja merampas penguasaan untuk JDT. Peluang untuk JDT. Tapi kalau Mumbah lebih pantas untuk menerpa untuk bola yang diberikan kepada Hazwan. Ya, Safawi Rashid. Umpanannya sebentar tadi kepada Hazwan. Cuma kalau Mumbah pantas mengambil tanggungjawabnya sebagai orang terakhir di gawang PJ City untuk menangkap terlebih dahulu. Gerakan yang cukup baik sebenarnya. Visi yang cukup menarik dari Safawi Rashid. Jadi pertukaran yang pertama dilakukan oleh tuan rumah Johor Darul Takzim dengan ini dia Safiq Rahim. Dia bawa masuk